Okey, tak apalah. Tak apa, cikgu record je benda ni. Kelas kita ni cikgu record. Nanti siapa yang tak masuk kelas tu dia boleh tengok dekat WhatsApp. Nanti cikgu akan hantar balik link tu kat dia untuk dia tengok balik. Okey? Okey, so kita ni beberapa soalan kita nak jawab soalan matriks bagi kita boleh kuasai lagi tajuk matriks. Okey, kita terus pergi kat nombor 4. Dia bagi matriks songsang. Dia bagi matriks songsang tu bagi matriks 2, 3, 5, 6 ni ialah yang ini. Dia nak suruh kita cari nilai S dan nilai Y. Okey, sekarang cikgu nak tanya kat hangpa, yang mana yang dah songsang? Yang mana? 1/S tu. Yang warna pink. Warna hijau. Yang dah songsang. Pink. Pink ya, Christine. You nak tahu macam mana yang dia dah songsang, maksudnya dia mesti ada 1 over. Means that dia dah disongsangkan. Jadi jangan usik dia, jangan kacau dia. Kita tengok yang belum songsang lagi. So yang belum songsang adalah yang warna hijau tu. Jadi kita kena songsangkan dia. So macam mana kita nak buat formula songsang? 1 per Ada duit tolak beli cincin. ada duit tolak beli cincin. A berapa? 6. Okey, macam case ni baru lagi, you boleh tengok kat sini. Ini A, ini B, ini C, ini D. So, dalam formula dia adalah 1 per A D tolak B C kurungan D A negatif B negatif C. So, cara kita hafal ialah 1 per ada duit tolak beli cincin. Okey, 1 per ada duit tolak beli cincin. Kemudian kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Okey, sekarang kita nak isi kat sini. A dia adalah 2, D 6. So 2, 6 tolak. Kalau terbalik tak apa kan? Boleh? DA boleh. Jangan you terbalik B dengan D pula. Itu tak boleh terbalik ya. 6 dengan 2 yang terbalik je. Itu tak apa. Okey. Kemudian 3, 5. Kurungan sini. Kanan tukar tempat maksudnya siapa nak duduk kat atas? 6. 6 bawah 2. 3 akan jadi apa? Negatif 3. Negatif 3. Bawah negatif 5. Okey. Kira ini dapat 1 per berapa? Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Kira balik. Cikgu buat yang bawah kurungan tu jangan cikgu. Bawah ni je. Kurungan 2. Tutup kurungan, buka kurungan 6. Tutup kurungan. Tolak. Negatif 3. Buka kurungan balik. 3. Tutup. Dapat negatif 3. So negatif 3. Okey, sekarang ni bila kita dah buat songsang, kita nak cari nilai S dan nilai Y. So kita nak buat padanan. Okey, padanan tu ada dekat sini. Okey, sini S. So S akan sama dengan siapa? Negatif 3. Negatif 3. Jadi tulis dekat jawapan S negatif 3. Y pula cari pasangan dia yang sama. Y duk ada kat sini, dia mesti sama dengan sini. Negatif 3 juga. Y pun negatif 3. Okey, boleh itu? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi pula soalan B. Soalan B, kita nak guna kaedah matriks, kita nak selesaikan persamaan serentak. Okey. Okey. Oh cikgu, yang ni punya saya tak dapat. Saya silap serentak. Okey, tak apa. Ni sekejap lagi cikgu hantar dalam grup soal kopi dia. Okey. Bagi belajar bagi faham dulu. Okey. So sekarang ni kita pergi nak selesaikan persamaan serentak. Yang ini cikgu minta sangat kat kamu supaya kamu boleh buat. Kamu ingat, case ni pun you belajar sekali dua nanti you akan nampak macam mana nak buat. Okey, ada 3 step saya case ni. Lepas tu you boleh guna kalkulator. Okey, step pertama.
Sekali lagi cikgu ulang. Step pertama kita buat 3 bracket. Macam ni bracket dia. Bracket sama dengan bracket. Okey. Bracket yang pertama ni you isi dengan number saja. Number. So kita akan isi sini 2, 3, 5, 6. Kalau ada negatif, kita kena isi negatif. Kalau ada negatif, kita kena isi negatif. Kalau tak ada, just bubuh je number tu. Kemudian bracket yang kedua ni kita nak isi dengan huruf. X dengan So, Y. kalau kamu tengok dekat situ hanya ada huruf X dan Why? Y saja. Bracket yang ketiga ni kita isi dengan number yang belum diisi lagi. 4 Empat, dan 7. Okey. Yang ini step pertama cikgu nak dulu supaya kat sini kamu dah score 1. Okey. Masuk step kedua, kita nak cari nilai X dan Y. Bila kita nak cari nilai X dan Y, kita bubuh dia dekat depan. X, Y sama dengan. Sekarang ni, benda ni kita bawa dia mai. Okay. Bila kita bawa dia mai sebelah sana, kita kena guna balik formula songsang tadi. Yang 1 per ada duit tolak beli cincin DA negatif C. Okay. Kita kena guna balik formula tu. Okay. So, masukkan dekat sini. Formula tadi 1 per. Okay. Terus isikan yang ni A, yang ni B, yang ni C, yang ni D. Jadi, kita terus masukkan dalam formula A, D tolak B, C. D tolak B, C. Kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Jadi, A dekat sini ialah berapa? 2. 2. D 6. tolak B 3. 3. 5. Okey. Kan? Kanan tukar tempat sini. Kita tengok tangan kanan you. Tangan kanan tukar tempat. Tukar tempat maksudnya 6 duduk di atas, 2 duduk di bawah. Dan yang kiri ni kita akan tak tukar tempat. Dia stay kat tempat dia. Cuma you tukarkan tanda dia saja. Dia mula-mula 3 ni positif. Bila kita tukar tanda dia jadi Negatif. sama juga dengan 5. 5 tu dia positif. Bila dia tukar tanda dia jadi Negatif. okey. Kemudian cikgu dah isi sini. Apa yang cikgu belum isi? Sini cikgu dah settle dah. Nombor 4 dengan 7. 4 dengan 7 ni cikgu tak boleh tinggal dia. Sebab cikgu tak isi lagi. Jadi cikgu kena letak dia kat mana? Letak dia dekat sebelah sini. Okey. Cikgu bubuh kat sini. 4, 7. Okey. Sampai sini boleh? Boleh. Okey. Sampai sini apa akan dapat 1 markah lagi? Okey. Next. Kita tengok pula macam mana kita nak cari jawapan terus. Okey. Mod 3 kali. Okey, ambil kalkulator kamu. Kalkulator kamu beza sikit dengan kalkulator cikgu. Kalkulator kamu kena tekan mod 3 kali. Okey, tekan mod 3 kali. Macam cikgu. Itu hangpa pilih EQN. Okey, pilih EQN. Lepas tu hangpa pilih unknown. Tulis unknown kan? Unknown tu saya cikgu tunjuk dekat kalkulator cikgu mod 3 kali. Ni, dia keluar unknown kat sini. Okey, dia keluar unknown. Unknown kita nak pilih yang 2. Sebab apa kita kena pilih 2? Sebab kita ada XY. So tekan 2. So dia akan keluar A1. Okey, kat mana cikgu nak ambil A1? Wow, yang soalan dia Okey. balik. A1 tu kita ambil balik daripada soalan. Cikgu pandang ini. Okey. A1 tu cikgu akan ambil daripada sini. A1, B1, C1. Ikut baris. Sekejap dia akan minta pula A2, B2, C2. Ikut baris. So isi A1 berapa? 2. Tekan sama dengan. B1 berapa? 3. 3. Tekan sama dengan. Kemudian C1? 4. 4. Tekan lagi sama dengan. Sekarang dia tanya A2 tak? Dah.
Sekarang Ya. tanya A2. A2 berapa? 5. 5. Lima. Tekan sama dengan 6. 6. Lagi. 7. Okey. And then tekan sama dengan, nanti dia akan keluar berapakah nilai X. Negatif X. Negatif 1. X -1. negatif 1. Y 2. 2. Y tekan lagi Y sekali sama dua. dengan Y 2. Okey. Sampai situ saja untuk kita nak skor markah. So sini kita dapat lagi 1 markah. Sini kita dapat lagi 1 markah. Sebab tu cikgu kata nak jawab soalan ni ada 3 step saja. First, buka 3 bracket. Second, buat songsang. 4, masuk kalkulator dapatkan jawapan. 3 masukkan saja. Ni terus dapat jawapan. 3 step saja. Okey, kita cuba lagi. Soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Cikgu bagi hampa masa 1 minit. Cuba hampa selesaikan cari matriks songsang untuk P. Bila cari matriks songsang, terus masukkan dalam formula. 1 per AD tolak BC, kurungan kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Tengok ni. Sekarang sini dia negatif. Bila dia tukar tanda, dia jadi positif. Okey. Dapat apa? 15. So, 1 per 15. 1/15 kurungan sini 1, 2, negatif 6, 3. Itu sahaja. Okey, so kita dah dapat. Apa dia? Macam tu je lah. Saya ingat susah sangat soalan ni. Sebab dia kata cari matriks songsang je. Cari matriks songsang, masuk dalam formula, dapat dah 1 markah kat sini. 1 markah, jawapan 1 markah. Okey. Boleh ni? Boleh. Okey, sekarang kita pergi soalan B. Okay, cikgu bagi masa kat sini 3 minit. Sebab 3 step kan. 3 minit, try selesaikan soalan ni. Sama macam cara tadi.
Siap. Okey, siap. Okey, bagus. Cikgu. Kita mula dengan step pertama. Okey, step pertama kena ada berapa bracket? 3. 3, okey. Okey, Syifa, bracket pertama isi apa? Isi nombor. Okey, apa dia? 3, 1. 6, 1. Bracket kedua, Christine? X dengan Y. X dengan Y. Bracket ketiga, Intan? Ha? Negatif 3 dengan negatif 17. Negatif 13 lah tu. 13. Okey. Baik, step pertama. Okey, kalau yang ni kamu semua betul ni, kamu bagi satu markah kat sini. Okey. Step kedua. Step kedua cikgu nak cari X, Y. So cikgu both sama dengan lah. Kena ingat, apa pun aku nak cari X, Y. Kemudian cikgu buat songsang. Sini 3, 1, tolak negatif 2, 6. Buh kurungan. Sini 1, 3, sini 2, sini negatif 6. Sini negatif 13, sini negatif 17. Yang ni kalau betul, kamu bagi satu markah lagi. Okay? Okay. Okey. Next step. Nak cari nilai X dan juga nilai Y. Berapa X? Negatif 3.1. Okey, cuba tukar kepada pecahan. 3 per 2 per 15. Tukar kepada pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar, tekan shift. Okay, tekan shift, tekan ABC. Tekan shift, tekan ABC kat sini. Negatif 313 per 100. Tu pecahan bercampur. Pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar, kena tekan shift, tekan ABC. Cikgu, tapi saya dapat juga negatif 3.1. Cuba tekan ABC saja. Negatif Cikgu. 3/1 per 10. Tekan lagi. Negatif 3. 1. Tekan Negatif shift ABC. 3. Cikgu, negatif 3. Lepas tu per 13. Lepas tu per 100. So 3, negatif 3 besar. 7 per 5. Berapa Syifa? 47 per 15. 47 per 15 ni. Yang ni Mana tadi kan? tu? Apa tengok ni? Tengok kalkulator cikgu. Tadi kan hampa tekan ABC kan? Mula-mula jawapan dia bagi 3.13333 kan? Ya, cikgu. Betul tak? Betul. Okay, tu apa tekan ni? Shift. Shift kat sini. Shift. Lepas tu tekan ABC. Dia akan keluar negatif 47 per 15. Tak keluar? Negatif Dah 47 cikgu per dah dapat 12. dah. Negatif Ah, 47 okey, dapat per juga. 15. Okay. Satu lagi jawapan? 1.8. Sama juga. Tekan shift ABC. 9 per 5. 9 per 5. Okey. Jangan takut. Kalau kata jawapan tu dapat pecahan, jangan, betul ke jawapan aku salah ke? Sebab kita dah masuk dalam kalkulator. Kecuali double check balik. Adakah aku tersalah masuk dalam kalkulator? Double check balik. Okey? Okey. Soalan nombor 6. Okey. Tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni berbeza sedikit daripada soalan-soalan yang lain. Soalan nombor 6 ni, ayat kat sini dia bagi tahu matrik ni tidak mempunyai songsang. Macam mana pula kita nak buat? Okey, kalau tidak mempunyai songsang, dengar betul ya. Kalau ada songsang, macam dia kata, cari matrik songsang. Hampa akan guna 1 per AD tolak BC. Kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Macam tu. Tetapi sekiranya SPM tahun ni dia bagi tidak mempunyai songsang, maka dia ada satu lagi kaedah iaitu dia tulis AD tolak BC sama dengan kosong. Jadi, hampa kena ingat dua benda. Tak ada songsang, AD tolak BC sama dengan kosong. Kalau ada songsang, kalau ada songsang, 1 per AD tolak BC, kurungan kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Okey. Boleh ni? Boleh beza dua-dua ni? Boleh. Boleh. Boleh ya? Kes ni okey? Okey cikgu.
Ambil pelan-pelan sikit. Okey, sekarang soalan kita nombor 6 ni tak ada songsang. Dan dia minta kita untuk cari nilai M. Kalau tak ada songsang, ambil terus tadi formula tadi, AD tolak BC ni. Okey. Gantikan saja. Benda yang sama je ganti. Ini A, ini B, ini C, ini D. Okey. Kemudian gantikan. A berapa? 2. D berapa? 6. Tolak B 3 dan C adalah M Kosong. sama dengan 0. Okey? Cikgu Betul. ikut je balik. Sampai sini faham? Faham. Okey. Sampai sini kita nak cari M ni. Masalah kita ialah kita ni susah nak pindah-pindah. Satgi takut salah pula kalau pindah. Tak apa, ambil kalkulator. Clear kan kalkulator kamu tadi? Okey. Cikgu, M tu memang kena tulis lah. M tu kena tulis. Pasal syarat dia C tu adalah M. Satgi kita nak masuk dalam kalkulator. Macam mana kita nak cari nilai M tu? Okey. So macam mana kita nak masuk dalam kalkulator? Tengok kalkulator cikgu, tengok kalkulator hampa, buat benda yang sama. Okey, bracket. Kita pun buat bracket. Keluar, tutup bracket. Okey. 6. Buka lagi bracket. 6. Tutup bracket. Tolak. Buka bracket, buh 3, tutup bracket. Buka lagi bracket. Okey, M. M tak ada dalam kalkulator. Jadi nak pakai apa? X. Pakai X. Tekan alpha X. X. Tutup bracket. Okey. Kemudian dia ada sama dengan 0. Alpha calculate. Dia keluar sama dengan. Alpha calculate. Dia keluar sama dengan. Bubuh 0. Okey, sampai sini. Jangan tekan sama dengan ni. Tak mau. Mesti pastikan dalam kalkulator hampa ada macam ni. 2, 6 tolak 3X sama dengan 0. Okey. Once bila dah ada macam ni, kita nak cari jawapan, apa kita buat ialah dalam kalkulator hampa kena tekan shift calculate 2 kali. Shift calculate 2 kali tekan. Hampa akan dapat nilai X sama dengan 4. Tetapi dalam soalan dia tak mau X, dia mau apa? M. M, tukarlah jadi M sama dengan 4. Terus dah dapat 2 markah. Saya dapat yang ni tu. Betul? Yang tu macam mana? Oh ya. Betul dah. Kalau ikut cara cikgu tu betul. Faham tak Wan? Macam mana nak buat? Faham? Macam itulah caranya untuk kita nak cari nilai M. Kalau matrik tu tak ada songsang. Okey. Sekarang last kita pergi soalan B. Okey. Soalan B tak payah bincang lah. Soalan B kamu boleh buat sendiri. Kamu dah tahu dah 3 bracket. Okey. Cikgu nak pilih last satu lagi soalan. Cikgu nak pilih soalan ayat. Soalan ayat ni famous. Trend terkini keluar soalan ayat. Bila keluar soalan ayat, kita nak buat, ingat tak sama macam kita buat soalan persamaan serentak itu. Soalan ayat. Dia benda yang sama. Ya. Kita nak keluarkan 2 persamaan. Okey, macam untuk Kenshi ni dengan Wan, tengok dulu. Kalau tak faham, nanti cikgu akan ulang lagi 2-3 kali. Bukan hari ni lah. Bagi nampak dulu macam mana cikgu buat ni. Boleh cikgu. Baru hampa nampak. Okey, tengok dulu. Jangan cepat-cepat, terus tengok. Tak faham, terus dah give up. Jangan, ada masa lagi. Okey, kita tengok. Bagi menyediakan juadah Hari Raya Aidilfitri, Encik Halim telah membeli sejumlah 8 kilogram daging daripada Pasaraya A dan Pasaraya B. Harga bagi 1 kilo daging bagi Pasaraya A ialah RM29. Manakala harga bagi 1 kilo daging Pasaraya B ialah RM32. Encik Halim telah membayar sejumlah RM241 bagi keseluruhan 8 kilo daging yang telah dibeli. Kat sini soalan dia tak lengkap. Hampa tolong tambah. Menggunakan kaedah matriks. Tolong tambah sikit. Menggunakan kaedah. Dia dah hilang dah. Menggunakan kaedah matrik.
Kaedah metrik. Cari bilangan kilogram daging dari pasaraya A dan pasaraya B. Okey. Dengan menggunakan kaedah metrik, cari bilangan dalam kilogram daging dari pasaraya A dan pasaraya B. Okey. Sekarang cikgu nak tanya kamu. Lepas kamu dah tengok soalan ni, apakah dia nak beli apa? Belayam. Daging. Dia Daging. beli? Dia beli daging. Dia nak beli daging, dia pergi berapa supermarket? 2. Wah. Jadi apa yang beza kat situ? Daging ke supermarket? Supermarket. Harga dia. Supermarket. Kan? Supermarket kan, pasaraya. Jadi yang berbeza itulah yang kita kena wakilkan dengan huruf. So, sekarang cikgu kata pasaraya A, cikgu wakilkan dengan huruf A. Pasaraya B, cikgu wakilkan dengan huruf B. Kalau tak mau A, B, cikgu saya nak pakai X, Y, boleh. Pasaraya A jadi X, pasaraya B jadi Y pun boleh. Okey? Okey. Sekarang step pertama itulah. Step pertama adalah kita cari dua benda yang berbeza untuk kita wakilkan dulu. Mana satu kita nak bubuh X, mana satu kita nak bubuh Y. Sekarang ni masuk step yang kedua, kita nak bina dua equation. Kita nak bina dua persamaan. Persamaan yang pertama dia cerita, dia beli berapa kilo daging? 8. 8 kilo daging. Jadi bermaksud dia pergi dekat pasaraya A, dia beli daging A lah. Dia pergi pula dekat pasaraya B, dia beli lagi daging. Jumlah dia semua dia bawa balik berapa kilo? 8. 8. Sebab itulah A tambah B sama dengan 8. Contoh cikgu bagi macam ni. Hampa pergi koperasi. Hampa pergi koperasi, hampa ambil keropok 3 bungkus. Lepas tu, hampa pergi pula kantin. Hampa beli ayak Milo 2 gelas. Kat situ hampa dah pergi berapa tempat? 2. 2 tempat. Jadi kat situ yang berbezanya koperasi dengan kantin. Jadi koperasi hampa akan bubuh X, kantin hampa akan bubuh Y. So dekat koperasi hampa ambil 3 barang. Dekat kantin hampa ambil 2 barang contoh. Jadi kat situ dah berapa barang hampa ambil? 5. Jadi kantin, koperasi tambah kantin sama dengan 5. 5 barang. Cerita dia kat sini samalah. Dia pergi pasaraya A, dia ambil daging. Tapi kita tak tahu berapa yang dia ambil dekat A tu. Sebab tu yang kita nak cari. Yang kita tahu, dia pergi dekat A, dia ambil daging. Dia pergi dekat B pun dia ambil daging. Jumlah semua dia bawa balik dalam kereta dia ada 8 kilo. Sebab tu cikgu tulis A tambah B sama dengan 8. Boleh faham ni? Okey. Sekarang ni kita tengok ayat yang kedua. Persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua dia cerita pasal harga. Dia cerita pasal harga, dia kata 1 kilo daging bagi pasaraya A ialah RM29. Dan 1 kilo daging bagi pasaraya B RM32. Jumlah dia semua dia kena bayar RM241. Mana? Pasaraya A tadi berapa ringgit? 29. Jadi 29 apa? A. RM2. Kenapa 29A? Sebab dia beli dekat pasaraya. Dia beli, dia pergi pasaraya A, RM29. Jadi dia ambil RM29 darab dengan daging yang dia beli kat pasaraya A. Kemudian dia pergi pula pasaraya B. Pasaraya B dia dapat berapa ringgit? 32. 32 apa? B. B. Sebab dia beli dekat pasaraya B. B. Jumlah semua dia kena bawa keluar duit berapa? RM241.
RM41. Jadi apa cikgu nak cerita kat sini ialah kalau dia cerita pasal harga, mesti dia kena samakan juga dengan harga. Kamu boleh tengok kat situ clue dia. Macam mana persamaan yang kamu nak buat. Harga mesti semua dengan harga saja. Okey, sekarang kita dah ada 2 persamaan. Bila kita dah ada 2 persamaan, kita boleh guna balik kaedah matriks yang tadi kita guna tadi untuk kita nak cari. Sebenar-benarnya dia pi dekat pasar raya A ni dia beli berapa kilo daging. Dia pi pasar raya B, dia beli berapa kilo daging. Yang itu yang sebenarnya kita nak cari. Okey, so kita pun try lah tengok. Okey, kita pun ambil kaedah matriks tadi. Buat 3 bracket. Sama balik. So sini satu. Kalau macam ni semua satu 1, 1, 29, 32. Sini A, sini B, sini 8, 241. Okey, cikgu nak cari apa? Cikgu nak tanya. Kilo. Apa cikgu nak cari? Kristi, apa A huruf yang cikgu nak cari? dengan B. Jadi cikgu guna A, B. Sama dengan. So cikgu pindah yang ni. 1/1 kurungan 32 tolak 1 kurungan 29. Buh sini kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Okey, sampai sini faham? Sikit. Faham sikit ya? Okey, Kristi boleh tak Kristi? Boleh. Mengantuk lah. Okey, sekarang masuk kalkulator. Boleh. Masuk kalkulator, muat 3 kali tadi. Satu, 8, 29, 32, 241. Okey, so A sama dengan berapa? 5. 5. B sama dengan berapa? 3. 3. Okey, bagus. Okey. So apa yang apa faham 5 dengan 3 ni apa sebenarnya? Kalau pasar raya A tu dia ambil 5 kilogram daging. Okey, pandai. Maksudnya dekat pasar raya A dia telah beli 5 kilogram daging. Lepas tu dia pi pula pasar raya B. Dia beli berapa lagi? 3 kilogram. 3 kilogram. So betul tak 5 tambah 3 tadi dapat 8? Betul. Macam tu lah cerita dia. Kalau soalan ayat tak susah pun. Okey. Mana dapat markah tu? Markah. Markah kat sini nampak ni. Kalau kamu tengok soalan ni, dia terus bagi 6 markah tau. Jadi markah dia banyak. Markah dia yang pertama ialah bila hampa boleh bina persamaan. Okey, bina persamaan ni 1 markah, 1 markah. Sebab tu cikgu kata step pertama tu dah penting. Kemudian kat sini 1 macam biasa, sini 1, jawapan 1. Siapa kat yang sini dah duduk sana tutup mic 3, tak jelas. 6. Okey? Boleh? Ini? Okey, faham. Okey, sampai sini. Jadi, cikgu bagi hampa masa. Jangan tengok lagi dah. Modul mas tu, kita tinggal dulu Sat. Kita bagi cekak soalan matrik dulu. Okey, jadi kerja hampa ialah hampa cuba kat cikgu first selesaikan soalan yang nombor 6B ni. Cikgu nak tengok ni jalan kerja ni dulu. Tengok boleh skor tak? Hantar kat dalam grup. Kemudian try jawab soalan nombor 8. Jawab dulu. Kelas seterusnya minggu depan kita akan bincang. Okey, yang modul tu tak apa, pelan-pelan kita boleh buat. Okey, boleh? Boleh. Okey, so kita jumpa lagi. Yang penting hari ni hantar dekat grup soalan nombor 6B. Itu je. Okey, jumpa lagi.
Okay. Terima